Nampak. Okey. Nampak. Baik. Okey, so yang ini saya nak repeat sikit, ada sedikit tambahan untuk kita punya topik magnification. Hari tu kan kita dah belajar tentang magnification, pembesaran. Okey so formula pembesaran previous lesson kita dah belajar M equal to V over U. Ingat lagi? Okey, dan satu lagi ialah height image divide by height object. Ni dua formula ni kan. Okay, so ini formula ni kita boleh combinekan untuk dapatkan, tengok depends kepada soalan lah which formula you want to use. Okay, so nilai M yang you dapat, sekiranya M yang you dapat itu nilai dia ialah 1. Untuk magnification, pembesaran, dia tidak ada unit. Jadi bila you dapat nilai dia sama dengan 1, maknanya image dan objek adalah same size. Alright? Dan sekiranya nilai magnification yang you dapat adalah less than 1, maka the characteristic of the image itu adalah diminish atau lebih kecil daripada objek. Okay? So sekiranya M you dapat is greater than 1, maknanya image itu adalah magnified. Okay? So you faham ya? Magnification ini adalah nilai pembesaran. So berapa kali image itu lebih besar daripada objek. So kalau dia sama dengan 1, maknanya objek dan juga image adalah sama size. Kalau kurang daripada 1, maknanya image adalah diminish ataupun lebih kecil daripada objek. Dan M is greater than 1, maknanya image itu adalah lebih besar daripada objek. Okay, boleh Ada apa-apa tak nak tanya? Boleh ya? Okay, so next hari tu kita ada belajar length equation yang mana kita belajar 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. Ingat lagi tak? 1 over F tu, yang formula ni. Ingat. U plus 1 over V kan? Okay, so graph dia, okay, this is the graph. Yang warna purple ni, ini graph dia. Okay, so this is the graph of 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So sini ialah 1 over V, sini ialah 1 over U. So unitnya ialah centimeter negative 1. Okay, so you akan dapat graph dia ialah linearly decrease macam ni Okay, so the value represent by the y-intercept yang dekat sini, dua-dua nilai ni dia akan dapat nilai yang sama. Okay, kalau katalah sini ialah 0.4, 0.04, so pintasan yang di bawah ni pun 0.04. Dia akan dapat nilai yang sama. So what is the value represented by the y-intercept? So the value-nya ialah 1 over F. Okay, so sini pun ialah 1 over F. So this is the graph lah. So graph yang y-intercept for the graph of 1 over V against 1 over U is 1 over F. Okay, so for example, kalau soalan tanya, okay, given 0.04 at pintasan y-intercept, okay, and x-intercept. So what is the value of F? Soalan tanya macam tu. What is the value of F? Jadi macam mana you nak buat? Okay, so kita dah tahu bahawa y-intercept adalah nilai 1 over F kan? So 1 over F equal to 0.04. Okay, so F equal to berapa? Kalau you tekan calculator, 0.04 negative 1? Negatifnya 0.04 negative 1, you akan dapat 25 cm. Okay? So that's how you get the value of F using the graph of 1 over V against 1 over U. Okay, boleh So itu yang tertinggal untuk previous lesson lah sebelum ni. Okay, ada soalan? Boleh So graph dia macam ni je. 1 over V, 1 over U. So pintasan Y, pintasan X adalah nilai 1 over F. So nilai pintasan 1 over U dan nilai pintasan pada 1 over V adalah nilai yang sama. Kalau pintasan Y-intercept ialah 0.04, means that pintasan pada 1 over U juga adalah 0.04. Okay, boleh Baik. Next, saya nak masukkan sikit. Sekejap pindah sini. Okay. So, boleh Okay, so next saya nak application of the
lenses. Okay. Okay, application untuk lenses. Kita more kepada convex lens. So, kita ada 3 yang besar. Yang pertama kita ada magnifying glass. Okay. Yang kedua kita ada teleskop. Dan yang ketiga kita ada microscope. Compound microscope. Okay. Semua orang biasa tengok kan? You know what is magnifying glass? So kalau I boleh tunjukkan dekat sini, magnifying glass. Okay. This one is microscope. Ni. Sekejap. Hilang pula gambarnya. Hilang Hilang. Okay, nampak? Nampak. Okay. So, okay. This is microscope. Nampak tak gambar microscope? Nampak. So, ini microscope. I believe you all are familiar with the microscope. So, ini gambar microscope. Microscope menggunakan lenses convex. So, dia ada 2 convex lens. Okay. Kemudian kita ada magnifying glass. So, magnifying glass. Okay, dia magnifying glass ni yang ni pernah tengok tak? This one is magnifying glass. Kalau kantar pembesar. Hilang lagi. Okay, boleh nampak magnifying glass? Magnifying glass? Yuhuu! Boleh nampak? Boleh. Okay. Boleh. Nampak cikgu. Okay, so magnifying glass. Kemudian kita ada microscope. Compound microscope. Okay, so microscope. Microscope tak. Teleskop. Sorry. Teleskop. Okay. Teleskop. Okay, this one teleskop. Okay, so nanti kita ada apa tu namanya? Meteor. Ada meteor bila 21 April. Hari ni berapa bulan? Lupa dah. 21. Today. 21 April. Hari ni hujan meteor. Hujan meteor kan. Pukul berapa boleh tengok? 5 lebih. 5 Pagi. petang? 5 pagi. Pagi tadi lah. 21st April? Pagi tadi sampai pukul berapa? So boleh tengok So kalau siapa yang ada teleskop, you boleh tengok Okay, so ini tiga-tiga tu ialah magnifying glass, teleskop and compound microscope. Itu semua adalah contoh application untuk convex lens. Okay, so asyik hilang aja kita punya screen ni. Dia bila kita tukar-tukar page, dia hilang. Okay, so back to our lesson. Okay, boleh So 3 ni application dia. Dan you kena ingat semua ini menggunakan convex lens. Okay so convex lens tu yang kantar ni. Okay, this is convex lens Okay, so this is application dia. Ini yang kita akan bincangkan macam mana nak lukis semua tu lah. Okay, now kita tengok seterusnya. Okay untuk magnifying glass. Apa tu delete ni? Okay, hilang lagi ke? Saya screen? Sebab ramai kot dia putus. Okay, sabar Okay, baik. Okay, so putus-putus line dia. Okay, boleh nampak? Boleh. Masih putus lagi. Kenapa ni? Ya Allah.
Masih putus lagi lah. Teacher. Macam mana buat ni? You all attend kelas yang lain tu putus-putus juga macam ni ke? Tak. Tak. Ke sebab kita record? Kelas lain record tak? Record. Okay. Tak putus lah. Okay, so ini ialah magnifying glass. Okay, so magnifying glass ni tadi saya dah bagi gambar dia dekat you all So macam mana kita nak lukiskan menggunakan magnifying glass. Okay, so okay, kita ambil contoh warna hijau. Okay, warna hijau. Okay, baik. Okay, boleh ikut Okay, so sekarang ni magnifying glass. Yang ini dia pakai satu sahaja convex lens. So huruf A ini is the object Okay, so macam mana kita nak lukis? Sama cara dia macam kita lukiskan yang hari tu gambar Raja Sinar yang kita belajar sebelum ni tu. Okay, first kita ambil, okay macam ni kan. Okay, dia pintas pada F. So garisan yang keluar daripada objek straight line, dia akan potong pada F. Okay, dapat? Itu sinar yang pertama. Ingat lagi tak? Ingat. Okay, so the second arrow, the second ray, okay, kita ambil. Sekejap saya paste. Okay, satu lagi. Okay, so kita ambil, tukar warna. Sekejap. Okay, saya ambil warna merah. Okay. So yang kedua daripada kepala objek ni, okay, dia akan potong pada center. Okay. So dia akan jadi macam ni lah. Okay So ingat macam mana nak lukis dia punya sinar tu. Okay, first kita ambil yang satu tu, yang F. Straight lalu F. Okay, dia akan potong straight lalu kepala objek yang ini So dia akan potong lalu F. Okay. So you kena lukiskan arrow lah to show the direction of the light So kemudian yang kedua ialah dia lalu center of the lens. Okay. So macam mana kita nak formkan dia punya image, sebab magnifying glass dia tujuan dia ialah untuk membesarkan image yang you nampak, objek yang you nampak. Contoh macam tulisan pada surat khabar, you pakai magnifying glass, you dapati image tulisan tu akan jadi lebih besar. Okay. So ini yang you dapat ni, yang kita lukis ini ialah dia punya first and second ray. Okay, so apa you nak buat to form the image, alright, kita akan panjangkan dia ke belakang. So ni you akan panjangkan dia ke belakang to get the intercept. Okay, so ni lari pula sekejap. Tadi kat sini, sini kan. Okay, so yang satu lagi ni pun sama, you akan tarik. Okay, sampai dia jumpa titik persilangan. Okay, nampak tu? Okay, so dia punya point intercept dia adalah dekat sini. Kan? Situ. So, itu adalah kedudukan image dia. Jadi, disebabkan objek dia huruf A, maka kita akan lukis dia sebagai huruf A juga. Macam ni. Okay, so this is the image. Okay, nampak tak? Ciri-ciri image dia apa tu? Kalau you compare with the object. Nampak kedudukan objeknya adalah dekat sini. Ni. Is it less than F? More than F. Less than F. Less than F. Ada soalan tak? Kedudukan dia dekat sini ni. Kurang daripada F. Ini ialah F. So the object place, the position of the object is less than F. Betul tak? Betul. So kita dah belajar dia semir move. So what is the characteristic of the image formed by the magnifying glass? Dia semir move. My dear. Berapa? Apa? Yes, move. Magnify. Is it magnified? The image magnified from the object? Yeah. What about, is it upright or inverted? Upright. Yes, upright. So the pasangan untuk upright ialah virtual. So dia adalah move.
Okay? Dapat So Dapat. this is how you nak draw menggunakan magnifying glass ya. So ini karakteristik dia. Okay, so magnifying glass hanya pakai satu convex lens saja. Okay, now kita nak masuk kepada apa satu lagi, teleskop. Okay, teleskop. Line tak berapa okey. Okay, nampak tak screen? Nampak. Nampak. Okay, so untuk teleskop, teleskop dia pakai dua convex lens. Kalau tadi magnifying glass, dia hanya pakai satu je convex lens. So untuk teleskop, untuk mikroskop, semua pakai dua convex lens. Okay, dua convex lens. Kenapalah asyik putus-putus line ni? Okay, boleh nampak skrin saya? Yuhu, boleh nampak tak? Boleh. Okay. So, untuk teleskop and microscope, dia pakai berapa convex lens? Tadi saya bagi tahu? Dua. Yes, dia pakai dua. Dia pakai dua convex lens. Okay, so katalah saya letak sini So, ini convex lens yang pertama, ini convex lens yang kedua. Ini saya nak bincangkan macam mana istilah yang dia gunakan untuk magnifying untuk teleskop dan mikroskop. Okay, let's say ini ialah mata awak. Okay, let's say ini ialah objek. Okay, so kanta yang digunakan untuk melihat objek, kita panggil dia sebagai objective lens. Okay, manakala kanta yang digunakan untuk mata melihat itu dipanggil sebagai eyepiece. Okay, boleh ya? Boleh ya? So simbol untuk objective lens ialah FO. Dan simbol untuk eyepiece ialah FE. Okay So kena ingat ya, sebab dia pakai dua kanta. Jadi you kena tahu bezakan yang mana satu adalah FO, yang mana satu adalah FE. Jadi nak tahu beza dia, FO atau objective lens ialah yang diguna untuk melihat objek. Manakala eyepiece atau FE adalah yang digunakan oleh mata untuk melihat kanta tu. Tadi kita dah tengok kan mikroskop. Kalau you boleh bayangkan tak? Mikroskop, mata you akan letak pada kanta mata, betul tak? So itu adalah eyepiece. Manakala untuk objek, contoh you nak tengok kaki semut ke mata semut ke, you letak atas dia punya slide kaca tu kan, you letak dekat bawah. Kat bawah tu pun ada kanta. So kanta itu ialah kanta objek ataupun objective lens. Okay, boleh dapat Dan satu lagi ialah, itu istilah dia yang pertama tadi FO, FE, dan satu lagi ialah jarak antara FO dan FE ini. Ini kita panggil dia sebagai L. L ini adalah normal adjustment. Okay, so normal adjustment ni maksudnya ialah jarak antara dua kanta ni, berapa nilai dia untuk menghasilkan pelarasan normal. L, normal adjustment. So jarak ini ialah dalam cm. So berapa jarak yang kita perlukan antara FO dan FE ini. So itu kita panggil dia sebagai L. So ada tiga istilah yang you perlu tahu. Yang pertama ialah objective lens, FO. Yang kedua ialah eyepiece, FE. Dan L, iaitu normal adjustment. F ni sebenarnya, kenapa simbol objective lens ni ialah F? F ini ialah sebenarnya focal point untuk objective lens. Panjang fokus dia berapa? Eyepiece, FE kan? Focal point untuk eyepiece ataupun panjang fokus untuk untuk kanta mata. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh ke ada confuse ke apa-apa? Teacher. Yes. Yang lens tu dia punya size sama Tak juga. Saiz boleh berbeza. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu awak. Hari tu kita ada belajar power equal to 1/f. Betul tak? Okey. Power yang tinggi
focal point dia, F ni lah. Okay, focal point dia adalah rendah kalau power dia tinggi. Maknanya cermin mata, kalau cermin mata tu power dia tinggi, maknanya focal length dia adalah pendek. So kanta tu tebal ke nipis? Cermin mata kalau power tinggi, Tebal. kanta dia tebal tau. Kanta dia tebal. So the thicker the lens, the shorter the focal length, the higher the power. Faham tak? Cermin mata yang tebal, dia punya power tinggi tapi focal length dia pendek. Nilai F dia tu pendek. So kanta tu akan tebal. Okay ya? So boleh ya? Baik. Now kita masuk kepada teleskop. Okay, saya masuk dulu kepada teleskop. Okay, macam mana kita nak gunakan? Okay, pembesaran teleskop. Sebelum ni kita ada belajar M kan? Pembesaran untuk teleskop dia special. Formula untuk pembesaran teleskop ialah focal length of FO ataupun untuk objective lens over focal length untuk eyepiece. Ini kena ingat untuk teleskop. Okay, boleh? Baik, now saya nak tunjukkan dekat you macam mana kita nak gunakan dua convex lens itu. Okay, so saya lukiskan sikit untuk teleskop. Okay, ini contoh teleskop Okay, ini teleskop. So, ini, okay. So, kalau you tengok, sini ada kanta, betul? Sini pun ada kanta, betul tak? So, mata you will be here. Betul? Okay, so kita akan tengok bintang kat sini. Alright. So yang mana satu FE, yang mana satu FO? Kalau saya labelkan sini A, sini B. Can somebody respond? Mana satu FO, mana satu FB? FO. Yes. Untuk A adalah FE. Untuk B adalah Okay. So dua-dua kanta ini adalah kanta convex. Jadi FE dan FO nilai dia tidak sama. Okay. So bila untuk FO, awak tengok FO ni ialah kanta objective lens. Dia nak tengok bintang. So bintang ini somewhere very far away from us. Is it? Betul kan? So bintang, you nak tengok meteor ke whatsoever lah yang sangat jauh. Jadi FO dia perlulah sangat tinggi. Okay. Manakala dia kalau FO dah tinggi, FE dia kena rendah. Dia macam tu. Dia punya perbezaan dia. Okay. So untuk FO sebab dia tengok objek bintang atau objek yang sangat jauh, that's why FO dia kena tinggi. Manakala FE dia akan jadi rendah sebab FO dah tinggi. Boleh beza Sebab nanti dalam mikroskop dia akan terbalik. This one is teleskop. Okay? Boleh? Boleh faham tak? Sebab mikroskop dia akan terbalik. FO dia kena rendah, FE dia kena tinggi. Boleh. Jadi you kena tahu ya. So ingat macam tu je. Kalau teleskop mana satu kanta objek, mana satu kanta mata. So kanta objek yang tengok objek. Jadi FO dia kena tinggi ke kena rendah, you tengok. Untuk teleskop, kanta objek melihat objek yang sangat jauh. Contoh macam bintang, maka FO dia kena tinggi. Bila FO dia kena tinggi, maka FE dia kena rendah. Faham? Boleh Cikgu, Ya saya, Alisha. saya ada soalan. Boleh. Jadi beza eyepiece lens dengan objective lens ialah posisi dia daripada mata ke? Saya dah lambat sikit tapi. Okay. No. FE itu ialah kita nak labelkan untuk kanta yang mata tengok, itu ialah FE. Eyepiece. Okay, eyepiece itu kita labelkan sebagai FE. F itu merujuk focal length untuk objective lens tu. Alright. Manakala untuk objective lens, why we call it as objective lens? Because objective lens is used to observe the object. Okay, so that's why kita labelkan dia sebagai FO. Okay, so untuk teleskop, you kena tahu mana satu kanta yang F dia lebih besar daripada satu lagi. Dia mesti ada satu yang tinggi, satu yang rendah, nilai F dia. Jadi you kena tengok, nak tahu mana satu yang lebih tinggi, you tengok. Kalau teleskop, objective lens dia to observe stars, which is very far away from us. So that FO dia akan jadi tinggi compare to the
E. Okay, dapat ya? Alright. So, kita ada satu lagi istilah L. Ingat lagi tak L tadi saya bagi tahu? L is the distance between the objective lens and the eyepiece. Do you remember the L? Yes. So untuk teleskop, nilai dia mesti FO tambah nilai FE. Panjang L tu. FO plus FE. Tetapi untuk dapatkan nilai L ni, you tengok permulaan ejaan teleskop ialah T. Permulaan ejaan teleskop ialah T. So T adalah for perkataan tepat atau sama dengan. Tepatlah. So L itu, untuk L nilainya adalah sama dengan FO plus FE. Untuk nilai L. Teleskop punya L. So ada beberapa perkara yang you nak kena ingat jadi tadi macam mana kita nak tentukan jarak antara objective lens and eyepiece adalah nilai L. So kita nak tahu nilai L itu berapa. Dia bermula dengan huruf T. So T itu maksudnya tepat. So bila tepat maknanya nilai tepat ialah sama dengan. So bila sama dengan maknanya L adalah sama dengan FO plus FE. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. So asyik hilang dia. Boleh? Dapat ya? Dapat. Dapat. Kemudian saya nak masuk kepada satu lagi iaitu sekejap tak masuk pula. Tak apa. Satu lagi saya nak ajar tentang mikroskop. 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 Macam ni je mikroskop ni, salah je pula. Mikroskop. Allah, eja pun salah. Mikroskop pun sama juga. Yang ini saya lukiskan mikroskop. Tengok sini. Mikroskop. Lebih kurang macam tu lah. Sini. So this is your eyes. Betul tak? Mata you kat atas ni kan? So this is the object. Let's say you letaklah coronavirus atas ni. So saya letak sini A, sini B. Mana satu eyepiece, mana satu objective lens? Eyepiece. Yes. BFO. Yeah, very good. So sini ialah FE, sini ialah FO. So ni mata ni bukan huruf A, ni mata. Alright. Jadi kalau you tengok, awak nak tengok coronavirus ni, jarak dia dengan kanta jauh ke dekat? Benda tu kita boleh nampak, you letak atas plate kaca tu kan? And then you letak dekat saja. Jadi FO-nya adalah kecil. Dekat. Yes, FO-nya adalah kecil, jadi dekat, jadi FE dia akan jadi tinggi. Faham tak? You ingat lagi tak? Teleskop tadi lain kan? Teleskop mana tadi teleskop? Teleskop tadi yang ni, nampak? Kita tengok FO dia, kita nak tengok objek yang jauh. Bintang. Jadi FO dia kena tinggi, FE dia kena rendah. Manakala tadi manakala untuk mikroskop FO dia kena pendek. FO dia kena pendek tadi. Ni, nampak? FO dia lebih pendek daripada FE. Dapat tak? FO tu dia punya ketebalan dia tu kan? Bukan ketebalan sayang. FO tu ialah jarak, dia punya focal length. F stand for focal length. Panjang fokus. Panjang fokus. F tu hari tu kan first class saya dah terangkan apa itu yang dipanggil sebagai focal point. Ingat tak? Let's say ini kanta.
Ini kantah kan? Dia ada F, dia ada F, betul? So F ini ialah focal point di mana semua sinar akan pintas pada dia, pada kedudukan F tu. Dan jarak antara kantah dengan F itu kita panggil focal length. Ingat tak? Oh, Dia ada dua. Satu focal length, satu focal point. Depan panjang. Okay, boleh boleh. Okay, so saya padam yang ni. Alright, now seterusnya kita nak tahu ialah L. So distance antara focal length dan juga FE, eyepiece. Okay, ini L kan? Okay, jadi M ini mikroskop bermula dengan huruf M. M bermakna more. Okay, jadi kan tadi saya kata FO plus FE kan? Jadi untuk L, mikroskop L-nya adalah lebih besar sebab dia adalah more. So, dia adalah lebih besar daripada FO tambah FE. Dapat tak? FO tambah. Dapat. Yes. Okay. So, boleh bezakan tak? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Sekejap saya delete yang ni. Okay, next. You kena tahu 3 benda tadi tu. Apa yang dikatakan FO, FE tu panjang ke pendek ke? Tu kena tahu. Okay, jadi sekarang kita simplifikan. Okay, perbandingan antara kedua-dua tadi tu Okay, teleskop and mikroskop. Ni. Okay, tadi kita ambil teleskop. Okay, mikroskop. Mikroskop. P-O-P-E. Okay, so teleskop F-O, F-E, F-O, F-E, L dan L. Okay, F-O dia untuk teleskop tadi. F-O dia untuk lihat bintang, betul? So F-O dia will be high. F-E will be lower. Betul? L dia because T teleskop ialah tepat. Maknanya sama dengan, betul? So F-O plus F-E. Dapat? Okay. Dapat. Mikroskop, objek lens dia sebab dia dekat dengan coronavirus tu atas plate tu kan. Jadi FO dia adalah Rendah. FE dia adalah tinggi. Tinggi. Dan L since dia bermula dengan huruf M maknanya dia adalah more. Okay, FO plus FE. Okay, faham tak? Boleh Boleh. Okay, very good. Boleh, teacher. Okay, now kita nak pergi kepada ray diagram. Macam mana nak lukis. Okay, so kita tengok dulu kepada teleskop. Ini ialah teleskop nampak? Dia ada dua kantah, eyepiece and objective lens So, simbol dia FE dan FO. Sekejap saya. Okay, so ini saya masukkan ni. Okay, so objective lens adalah FO. Eyepiece adalah FE. Okay, macam mana kita nak lukis? Ini adalah teleskop ya. Okay, dia pakai dua kantah Okay, this one is telescope. Okay, so first kali, okay, nak lukis ni you kena faham betul-betul Okay, first kali apa you nak buat untuk melukis teleskop punya objek, image. Okay, first kali you kena letakkan image di atas FOFE ni. Okay, let's say saya letak dulu Okay, saya lukiskan image kat sini. Image dia terbalik Okay, so ini image yang pertama. Okay, disebabkan dia pakai dua kantah, maknanya pembesaran akan berlaku sebanyak 2 kali. Okay, you nampak ya, ini ialah FO, betul? So FO ni dia ada 2 focal point dia. Satu FO yang ini, satu lagi FO yang ini. Nampak tak? Okay, so jarak yang inilah. Ini L, jarak L. So untuk teleskop, L dia adalah tepat, betul tak? So FO tambah FE. Contoh, saya bagi
FO nilai dia FO nilai dia adalah katalah 50 cm. Okay. FE saya bagi katalah 10 cm. So berapa jarak L? Berapa jarak L? Yuhu. 60. 60. Yes, Eh. 60 cm. Jadi L mesti 60. 60 cm. So 60. jarak antara FO dengan FE mesti 60 cm. Okay, dapat? Faham okay. So step yang pertama tadi untuk you lukiskan image dulu. Lukiskan image yang pertama dulu mesti berada atas FO, FE. Kalau you nampak bila you lukiskan FO dan FE ni, kalau kita ukur betul-betul, memang kita akan dapati focal point untuk objective lens akan bertindih dengan focal point untuk eyepiece. Sebab kita ukur tadi tu FO tambah FE kan? So dia akan dapat ngangan 60. So FO dengan FE ni akan berada pada titik yang sama. Okay Okay, yang tu dapat ya? Okay, now macam mana kita nak lukis? Sebab untuk teleskop, objek dia, bintang tu adalah daripada infinity, jarak yang sangat jauh. Jadi kita akan ambil dua sinar. Okay, kejap Okay, dua sinar. Okay, saya ambil sinar yang pertama ni. Okay, saya ambil sinar ni. Okay, awak terus, you lukiskan terus, dia akan pintas lalu FO. Okay, you nampak ni? Okay, you nampak tak? Dia akan pintas lalu FO melalui pintasan FO. Kan dia masuk ke dalam kanta objective lens. So, dia masuk melalui kanta objective lens ni. Okay, bila dia masuk, lari pula. Kejap. Macam ni nak lari ni. Okay, ni. Okay. Okay. Okay, ada soalan tak? Okay, so ini sinar yang pertama. Dia masuk daripada infinity, kan? Sinaran ni datang daripada infinity. Dia masuk kepada kanta yang pertama. Lari pula kejap Okay, dia masuk ke dalam kanta yang pertama, awak saya ingat lah ni. Okay, dan dia akan pintas melalui FO. FO tau, FO dulu. Okay, sinar yang kedua. Okay, saya ambil sinar yang kedua ni. Dia mesti parallel dengan sinar yang pertama. Tetapi dia lalu center. Ni saya buat ni, dia macam sepatutnya kita buat dua sinar ni baru kita dapat pintasan dia kan. Tapi yang ini kita nak mudahkan kita punya kerja. Okay. Dia akan pintas lalu center ni. Okay, kejap Ini salah ni. Ni patutnya dia pintas tu dia akan kena kat sini. Okay. Sebab tempat pintasan tu yang akan menghasilkan kepala image. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? So teacher yang line biru tu tak Teacher payah dia pintas tak faham. mana-mana. Bukan. Okay, first kali tadi awak letakkan image dulu. Betul-betul atas FE, betul tak? Image dia betul-betul atas FE ni. Okay, so itu image dia. Okay, dapat? Yang tu dapat? Dapat. Okay, kemudian you lukiskan dia punya sinar. Sinar yang pertama, kita ambil yang lalu center. Yang ini, yang warna purple ni. Yang warna purple ni dia kena lalu center. Dia pintas lalu center. So, sekejap. Okay, yang ni dia kena pintas lalu center. Okay, macam tu. Okay, so awak gariskan dia terus lalu center sebab ini kita tak nampak objek dia. Objek dia berada somewhere in infinity. So, sinar pertama kita ambil sinaran yang straight lalu center. Yang ini lalu center dan dia kena pada kepala image yang pertama yang kita lukis tadi. Okay? Okay, kemudian sinar yang kedua. Okay, you ambil sinar yang kedua. Okay, you boleh adjust dia supaya dia kena pada image yang ini. Kepala dia juga, sama juga. Dia kena pada kepala dia. Okay, boleh tak? Yang ni saya adjust macam ni. Bagi dia parallel. Teacher. So dia punya pintasan tu dia mesti under focal point tu Focal point yang mana? Yang FOF ini, yang bertindih ni.
Ya betul. Itu image. Image. First kali you lukis, mesti you lukis image dulu. Image dia mesti yang terbalik tu dulu you kena lukiskan. Image yang terbalik tu dulu you kena lukiskan. You faham tak? Faham. Okay, kejap. Yang ini macam saya ada salah sikit. Kejap, yang warna biru ni kan, you confuse sikit dengan warna biru ni Ya. Okay, kejap. Alright, yang warna purple ni okay tak? Okay. 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 So, bila you dah lukiskan image yang pertama tu, yang warna merah tu dekat atas FOFE. Okay, so sinar yang pertama yang warna purple ni kan. So, you lukiskan dia lalu center, betul? Dan dia akan sentuh kepala objek merah ni. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, saya copy balik gambar yang ni. Saya paste balik kejap Okay, yang kedua, sinar yang kedua ni. Okay, sekejap. Saya ambil warna beza sikit. Okay, saya ambil warna merah Okay. Okay, so warna, okay, yang ini, sekejap, saya confuse, ada silap sikit tadi. Sekejap, ni nak pendekkan dia. Okay. Sekejap. Tadi kat sini. Okay, so sinar yang kedua ni, okay, you tarik dia. Okay, sekejap. Sepatutnya dia berhenti kat tengah-tengah ni. Saya pula silap tadi. Sorry. Dia berhenti kat tengah-tengah ni dulu. Okay, nampak tak? Sinar warna merah dengan warna purple ni, okay, dua-dua tu parallel. Sebab dia somewhere in infinity kan? Okay, jadi selepas tu, dia akan berhenti kat tengah-tengah garisan center ni. Garisan center. Okay, ni garisan center ni. Ni garisan center dia kan? So dia akan berhenti kat tengah-tengah tu. Okay? Sekejap. Boleh nampak tak ni? Yuhu. Okay. Boleh cikgu. Boleh. Teacher tak dengar. Okay. Boleh dengar tak? Yuhu. Boleh Boleh. teacher. Boleh. Sorry Boleh. Buka pintu lah, lain tak ada. Okay, sorry. Okay, so saya ulang semula. Sekejap. Nampak tak skrin saya? Tak. Okay, nampak? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Okay, alright.
Okay. So yang ni tadi Okay, kita lukiskan yang kedua tadi, yang ini. Dia akan pintas lalu kepala objek itulah. Kepala image yang pertama tadi. Okay, so nampak tak? Boleh So, actually it is a reverse process. Sebenarnya you akan lukiskan garisan merah ni dengan garisan purple ni dulu sepatutnya. Dan baru you dapat pintasan dia membentuk image yang pertama. Dia 2 kali image yang terhasil lah. Okay, so bila you dah dapat image yang pertama ini ialah lukisan yang you kena lukis lah, yang first kali. Cahaya merah masuk kepada objective lens. Cahaya merah tadi masuk kepada objective lens. Okay, kat sini kan. Lepas tu dia pergi kepada sentuh kepada FE. Okay, kemudian sinar yang warna purple pun sama. So dia akan membentuk image yang pertama. Okay, dapat? Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Dapat. Okay, so ini adalah image yang pertama yang terhasil. Okay? Okay, kemudian kanta yang kedua iaitu eyepiece, dia belum masuk lagi tau. Jadi sekarang ni image yang pertama ini akan menjadi objek kepada kanta yang kedua. Tadi kita dah buat, kita dapat image yang pertama ni. Betul? So image yang pertama ini akan menjadikan objek kepada kanta yang kedua. Jadi macam mana nak lukis? Okay, so kita lukiskan garisan warna purple ni. Okay, saya ambil garisan warna purple ni tadi. Mana warna purple ni? Okay, sambung saja. Daripada kepala objek ni, dia akan pergi straight ke sini. Okay, dan bila dia straight, dia akan pintas lalu F sini. Betul? Okay, so dapat. Dia punya image ni akan jadi objek untuk kanta F eyepiece ni. Okay, so dia straight, dia akan pintas lalu F. Okay, yang kedua, warna merah. Garisan yang warna merah tu, okay. So daripada kepala dia tadi, dia akan lalu center. Sorry sebab tu saya malas nak pakai freehand, dia garisan dia sangat-sangat. Okay, you boleh nampak tak? Boleh Boleh. Okay, jadi kat mana image akan form? Okay, you nampak garisan yang kita dah lukis ni kan? Yang ini dengan yang ini kan? So you panjangkan dia ke belakang. So ni you tarik dia ke belakang. Okay, dan yang ini pun sama. Yang warna purple ni pun you akan tarik dia ke belakang juga. Okay, you akan tarik dia ke belakang macam ni. Okay, so you akan dapat pintasan dia dekat somewhere dekat sini. Okay, jadi ni kepala dia lah. So dia akan jadi macam ni. Dia boleh nampak tak saya punya screen ni? Boleh, teacher. Jadi inilah image dia yang kedua. Boleh faham tak? Macam mana nak lukis ni? Boleh. Okay. So dia ada 2 image Image yang pertama tadi dia masuk melalui objective lens dan image yang terhasil daripada objective lens menjadi objek kepada eyepiece. So macam mana nak lukis image pada eyepiece tu sama jugalah daripada image yang pertama tadi tu keluar daripada kepala dia straight. Okay, dan dia pintas lalu F. Okay, kemudian keluar daripada kepala dia lalu center. Okay, jadi image yang terbentuk you panjangkan saja sampai you jumpa intercept point. So intercept point itu adalah kepala dia dan you lukiskan kaki dia mesti sentuh principal axis. Okay, so ini adalah image yang kedua. Okay, faham tak? Boleh faham tak? Teacher. Ya saya. Apa dia? Image kedua tu yang kita nampak. Image kedua kita nampak lah. Okay. Kalau you pakai teleskop, ya saya. Garis yang kedua tu kena parallel juga ke? Garisan yang kedua maksudnya yang mana? Yang daripada image pertama masuk kepada kanta eyepiece. Okay, dia tak perlu parallel. Dia ikut macam yang kita buat lah. Straight, pintas lalu F, betul? Dan keluar daripada objek terus ke center. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, lepas tu garisan ni you panjangkan saja ke belakang. You panjangkan dia ke belakang dan dia akan intersect at somewhere. A point intercept tu adalah dia punya kepala image dia. So you lukis sajalah kepala image tu.
Okay, ingat kalau kepala image, tempat persilangan dia tu adalah kepala image dia. Okay, yang parallel tadi ialah yang kat depan ni. Kenapa kita lukis dia parallel? Sebab objek tu, contoh bintang ke apa, kita tak jumpa. Sebab dia terlalu jauh. Dia adalah berada pada infinity. Sebab itu kita lukiskan dia sebagai garisan parallel ni. Faham tak? Selalu kan kita ada objek, tapi sekarang ni objek tu terlalu jauh, so kita lukiskan dia sebagai parallel line saja. So parallel line ini pun sama, dia ikut juga hukum sinar yang 3 tu. Yang pertama dia lalu center ni. Betul? Dia lalu center ni, dia akan pintas pada somewhere dekat sini. Tapi sebab kita dah lukiskan objek yang pertama tu pada FOFE, so kita tahulah dia nak langgar kepala, dia kena langgar kepala image tu. Okay? Kemudian sinar yang ini sebab dia parallel. Jadi you follow saja. Sinar ni kan, follow saja. So kita dah tahu kepala image dia dekat situ. So daripada tengah ni kan dia berhenti dan dia akan belok hit juga kepala image yang kita lukis dah. Kita dah lukis dah image dia tu. Jadi kita dah tahu dah dekat mana kita nak lalu. Kat mana kita nak intercept. So both line yang red and purple ni dia akan intercept at head of the image yang kita dah lukis awal-awal tadi. Faham tak? Sebenarnya kalau kita tak lukis pun tak apa sebenarnya image tu. Tapi nanti you akan lukis tu nanti susah sikit. Jadi bila kita dah lukis siap-siap image tu, kita dah ada guideline dah dekat mana kita nak interceptkan dia. Okay, so kita dah tahu dia akan intercept dekat sini lah. So dia akan jadi image yang pertama. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, boleh Okay, so sekarang ni karakteristik dia. Okay, now you tengok. Dari image 2 ini datang daripada pembentukan apabila cahaya lalu pada eyepiece. Betul tak? Betul tak? Betul. Yuhu. Okay, so kita dah belajar dia sambil move kan? Sekarang ni image tu terbentuk betul-betul atas FO. Betul tak? Betul. Betul-betul atas FE. Bukan FO, FE. FE kan sebab kantar eyepiece dia pakai FE. FE pun berada atas FO kan, sama. Jadi, apakah karakteristik dia kalau you tengok kat sini? Karakteristik image dia, kalau kita guna dia sambil move. Image yang, objek yang berada pada betul-betul pada F. Infinity move. Dia adalah move. Betul? Okay. So, sepatutnya dia adalah move. Betul? Move. Sebab apa? Magnified, betul tak? Image yang kedua ni besar, betul? Betul. Magnified kan? Okay. Lepas tu you tengok image pertama tadi, yang ini kan, image yang pertama tadi, dia dalam keadaan macam ni. Betul tak? Jadi image yang terbentuk pun dalam keadaan macam ni. Betul tak? Jadi kita consider dia sebagai upright. Betul? Betul. Kita tak boleh kata dia inverted sebab kita compare dengan image objek yang kita bentuk ni tadi dia. Yang ni, yang kat sini ni. Sebab tu dia jadi upright dan virtual. Faham tak? So, tetapi ni belum habis lagi karakter dia. Ini belum habis lagi. Sekarang ini, comparison dia adalah bukan dengan image yang ini tau. Bukan dengan yang ini tau. Dia compare dengan objek yang mula-mula, yang datang daripada infinity ni. You faham tak? Jadi, sebenarnya dia adalah inverted. Okay? Jadi, betul dah you tulis ni. Yang kita dapat move ini sebab kita compare dengan objek yang kat sini ni. Yang ni, yang ini. Memang betul move. Tetapi untuk teleskop, dia compare bukan dengan yang ini. Bukan dengan objek yang ini. Sebaliknya objek yang pertama yang dia nampak tadi. Katalah, okay, saya lukis Katalah saya lukis contoh image tu adalah pokok dekat atas planet Marikh. Contohlah. Pokok atas planet Marikh. Dia macam gini. Tiba masa bila kita lukis, dia akan jadi pokok tu macam gini. Betul tak? Yuhu, respon please. Betul. Betul kan? Betul. Jadi dia compare dengan objek yang ini tau. Yang mula-mula ni. Jadi bila you compare dengan image yang terhasil ni, dia sebenarnya bukan lagi Upright. Jadi dia sebenarnya apa? Inverted. Inverted. Jadi
inverted. Jadi untuk teleskop, dia punya ciri image adalah MIF. Magnified Inverted Virtual. Boleh? Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Okay, sorry sebab saya pilih pokok. Saya kata pokok, maksudnya pokok tu berada di planet Mare lah contohnya lah. Saya letakkan pokok. Sebab kalau saya lukis bintang, nanti awak tak tahu mana satu kepala bintang, mana satu kaki bintang. Awak tak boleh nampak. Jadi saya gunakan pokok. So maksudnya image infinity tu ialah pokok. So pokok ni kepala dia dah tahu dekat atas. Jadi bila image terhasil, pokok tu terbalik. Nampak tak? Sebab kita comparekan dia adalah dengan, kita compare dengan objek yang first yang ini. Bukan kita compare dengan objek yang ini. Kita bukan compare dengan objek yang image yang pertama, yang pertama ni. Bukan. Kita compare dengan objek yang first sekali. Yang masuk ke dalam kerangka yang pertama. Kita dapat move tadi betul. Sebab kita compare dengan objek yang ini. Kan dia image yang hasil daripada objective lens adalah objek untuk eyepiece. You faham tak? You faham tak? Ulang saja. Dia kan ada dua kan tak? Convex kan? Jadi bila objek yang masuk melalui objective lens, dia akan menghasilkan image dekat sini kan? Image ini adalah untuk objective lens. Betul? Image terhasil apabila cahaya masuk ke objective lens. Sekarang, image daripada objective lens ini menjadi objek untuk eyepiece. Sebab dia ada dua kali pembesaran ni. Dia dua kali. Sebab first dia masuk lalu objective lens, dia hasilkan image yang pertama. So image yang pertama ini menjadi objek kepada eyepiece. So dia teruskan pembesaran, jadi dia dua kali lah. So image yang kedua terhasil ni. Ni image kedua dia. So image kedua ini kalau you comparekan dengan objek dia yang kat sini, yang image daripada objective lens tadi tu, memang kita akan dapat move. Betul tak? Memang kita akan dapat move. Tetapi untuk teleskop, dia bukan nak compare dengan objek yang lalu eyepiece. Sebaliknya, dia nak compare pada image objek yang pertama sekali yang masuk tadi. Sebab itu, bila you tulis move tadi dah betul, tetapi kita potong move tu, upright tu kita gantikan sebagai eye. Inverted. Kita gantikan sebagai I. Jadi karakter akhir untuk teleskop punya image adalah MIF, Magnified Inverted Virtual. Okay? Faham? Faham. Yuhu. Okay. Nampak ke skrin saya? Tak. Tak nampak? Tak nampak. Okay. So macam mana? Rasa dah nak pening-pening dah? Rasa pening-pening ke nak melukiskan teleskop tadi tu? Itu belum masuk lagi mikroskop. Sikit. Pening sikit. Okay, you tengok dulu. Nanti you kena cuba. Sebab tadi saya dah hantar dekat dalam dalam Telegram gambar tu kan. So you kena buat pelan-pelan. Kalau you pakai Keynote, you tampal gambar tu dekat Keynote, you boleh lukis pakai pen digital. Lagi senang. You faham tak? Lagipun dia nampak fancy, cantik kan sebab dia warna-warni. Okay, boleh Okay, ada soalan setakat ni? Saya belum masuk lagi ke dalam mikroskop ni. Cikgu, Ya saya. nanti Ya, gambar tu kita tengok gambar image yang first ke image yang second? Image yang second. Image yang second tu, yang tadi saya lukis tu, I2 kan? Yang ini, I2 ni. Boleh nampak tak saya punya screen? Teruk betul lah saya punya line. Line saya tak okey. Sekejap Saya berapa kali dah masukkan pun dia keluar balik. Okey, nampak? Boleh nampak? Boleh. Okay, so I2. Kita tengok I2 dia. Itu ialah final image dia.
I1 yang ini, yang ini belum final image lagi. Ini baru I1. I1 belum final image lagi So I1 akan menjadi objek kepada FE, eyepiece, dan I2 is the final image yang terhasil. So I2 karakteristik dia you kena compare dengan image objek yang asal. Okay, objek yang asal. Okay, faham. Thank you, teacher. Okay, faham Okay, so untuk mikroskop macam mana? Mikroskop. Macam mana nak buat mikroskop? Okay, boleh tak? Kita gerak tambah sikit lagi masa untuk mikroskop pula. Sikit je. Boleh. Okay. Mikroskop, kalau you tengok dekat sini, boleh nampak Okay, dia ada dua objective lens dan eyepiece. Okay, so objective lens ini adalah FO kan? Ingat lagi tak saya ajar tadi? Ingat. Ini adalah FO kan? Ini adalah FE kan? Okay, kalau you tengok kat sini, mikroskop, FO dia pendek ke FE dia yang pendek? FO. FO dia pendek. Okay, you tengok dia punya saiz kantar nampak tak? You nampak tak saiz kantar dia? FE dia lebih besar kan? Nampak. Okay. So, kenapa dia ada objek? You nampak tak sini? Dia dah lukis objek kat situ. Sebab objek dia bukan pada infinity. Betul tak? Dia bukannya jauh. Dia atas slide kaca tu. Betul? So dia adalah dia punya objek tu. Okay, jadi macam mana kita nak lukis? Alright, so first kita ambilkan sekejap ni. Okay, sama juga cara dia. Okay, so kita ambilkan first kali keluar daripada kepala dia kan? Okay, so dia akan berhenti kat tengah ni. Okay. Ni sinar yang pertama kan? Okay, atas ni. Right, lepas tu dia nak pergi mana? Ini ialah kantar objektif yang pertama. So dia akan pergi mana? Sinar yang pertama ni. FO. FE ke FO? FO. FE ke FO? FE. Kenapa pergi FE? FE adalah untuk kantar yang kedua. FO. FO, teacher. Ini kan FO. Bila FO, dia kena ambil FO lah. Ni FO ni. Faham tak? Jadi bila sinar keluar daripada kepala tu straight, dia akan pintas lalu FO. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So itu baru sinar yang pertama. Okay, lepas tu sinar yang kedua. Sinar yang kedua. Lalu tengah. Daripada center. Yes, lalu tengah. Okay. So saya lalu ke tengah. Teacher hilang. Ya. Okay. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Okay, so yang second dia akan lalu tengah. Okay, nampak tak? Dia tengah kan? Okay, so garisan yang warna biru ni kalau saya panjangkan. Okay, so dia akan pintas pada satu point, betul? Nampak tak? So dia akan pintas pada satu point dekat sini. Betul? So ini adalah image yang pertama. So ini ialah image pertama dia. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, so itu adalah image yang pertama. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh? Okay, so image yang pertama ini akan menjadi objek kepada kantar yang kedua ni. Betul tak? Betul tak? Dia akan jadi image ni akan jadi objek kepada kantar yang kedua. Jadi macam mana nak lukis? Okay. So kita ambil warna hijau. Okay. So dia keluar daripada sini, dia akan pergi kepada center of the line, kepada garisan tengah kantar tu dan dia akan potong pada FE. Sorry. Dia akan potong pada FE ni.
Ni saya lukis besar sikit. Okay, so dia akan potong pada FE. Nampak? Nampak. Nampak. Hilang. Teacher. Hilang lagi. Okay. Sabar Dia bulan-bulan nak dekat bulan Ramadan ni dia memang kena banyak sabar sikit. Okay, dapat Dapat. Okay, dapat. Alright. Jadi sinar yang kedua, yang warna pink tu nak buat apa? Center. Gerak ke bawah. Lalu center. Yes, pergi center. Sengit-sengit garisan aku. Okay, nampak? Nampak. Jadi kalau you panjangkan dia ke belakang sini, dengan warna hijau ni tadi you panjangkan juga ke belakang ni, agak-agak dapat tak intercept? Dapat. Dapat kan? So dekat sini kan? Okay, so you lukis lah. Ini kepala dia. Dan lukis macam tu. Ni dah image yang kedua. Jadi you nampak lah. Kalau kuman you tengok mikroskop tu, you akan nampak lah kuman tu besar. You nampak pembesaran dia kan? You nampak dia besar. Betul tak? Siapa pernah tengok mikroskop? Siapa pernah tengok guna mikroskop? You akan nampak Saya dia besar cikgu. kan? So you akan nampak dia besar. Jadi karakter dia sekarang, okay, you tengok kepada image asal dia. Kan? Kalau kita tengok, okay, kita compare image yang kedua ni dengan objek ni. Yang ini, you akan dapat apa? Dia sekarang ni, ini FE kan? Ini kanta yang kedua, so you kena compare dengan FE kan? So dia berada pada sebelum FE, betul tak? Sebab kita nak masuk kepada kanta yang kedua ni, FE kan? So dia semir move, betul? Dia semir move. Sepatutnya dia dapat move. Betul? Sebab apa? Objek dia pun macam ni, image dia pun macam ni. So dia upright lah, betul tak? Tetapi kita bukan nak compare dengan objek yang ini. Sebaliknya nak compare dengan objek yang asal tadi, yang ini. Betul tak? Objek yang asal dia macam ni kan? Objek yang asal dia macam tu, betul tak? Jadi image yang dapat ini adalah compare dengan ni. So yang ini kita potong, dia bukan inverted. Dia bukan dia bukan upright, dia adalah inverted. Jadi karakter final image dia adalah MIF. Yes. Faham? Faham. Okay. So selesai lah. Itu je lah yang kita nak belajar tu. Jadi dah habis. Dah finish untuk tutorial 4. Okay? Ada soalan? Tak ada. Teacher. Oh, ni tak ada orang rekod Tak ada orang rekod Alamak. Tak Ada orang rekod teacher. Dia kata tulis kat situ record. Dia ada. Okay. Lega, saya takut tak ada orang rekod. Okay, boleh? Ada soalan? Susah ke? Susah ke nak lukis ni? Complicated sikit. Susah sikit. Yes, complicated betul. Tapi you kena tengok apa-apa pun you kena tengok pegang kepada 3 sinar tu. Straight pergi kanta, dia akan potong lalu F. Okay, ataupun dia masuk melalui center of lens, dia tidak akan bengkok. Itu. So you akan formkan dia punya image. Kecuali objek tadi tu yang macam teleskop tu, dia datang parallel kan? Yang ini kan, dia yang sinar merah dengan sinar warna purple ni, dia datang parallel kan? Itu sebab objek dia jauh, kita tak nampak. Infinity. That's why kita lukis parallel macam ni lah. Jadi sinaran merah ni, dia ikut parallel dengan sinaran yang kita lalu tengah. Ni. So dia follow aja. Jadi kita dah lukis image yang pertama tadi, so kita lukis saja. Pitas macam tu. Okay? Boleh ya? Okay. Boleh. Okay. So dah pukul 1.12. I'm so sorry because of the connection is a bit slow and then ada banyak terhenti. Okay. So dah settle. You boleh tengok balik tutorial 4. So you ada break masa sampai pukul 3 kan? So lepas semayang semua tu, pukul 3 sampai pukul 5 tu, you settlekan tutorial 4 and then you hand in pada saya by today. Okay, boleh? Boleh. Okay, so by today. So nanti bila-bila nanti kita akan jumpa. Okay, is it any problem if I want to conduct the class during evening? Malam ke contohnya lepas isyak ke boleh tak? Sebab malam you free kan? Boleh. Untuk kita discuss tutorial 4 tu.
Boleh. Kita check sama-sama nanti. Nanti I will inform you later lah. Okay? Alright. So, okay. Ada apa-apa? Anything nak tanya lagi? Teacher, Ya, saya Ratna. kalau dia bagi dalam diopter kena tukar kepada Diop. Macam mana dia bagi dalam diopter? Dia kata the power of lens is 5D and Yes. So, itu untuk apa tu? Soalan tu untuk melukis teleskop, mikroskop, distance. distance. What is the distance between lens P and Q? Oh, okay. You kena tukarkan dulu. Sebab power untuk objective lens, you tukarkan dulu untuk dapatkan berapa FO dia. Kemudian untuk eyepiece pun sama, you dapatkan dulu FE dia. Lepas tu baru you tambah 2, FO tambah FE. Baru dapat L dia. So you tengok kalau teleskop dia mesti sama dengan FO plus FE. Kalau dia mikroskop dia mesti lebih, more than FO plus FE. Okay? Okay? Itu saja. Anything else? Cikgu, Ya, saya Aisyah. kalau lukis image yang pertama, dia kena tepat ke dia agak-agak saja? Image yang pertama untuk mana tu? Teleskop ke mikroskop? Mikroskop. Okay, mikroskop kita lukis tadi mana mikroskop yang ni Okay, mikroskop tak ada masalah. You lukis kat mana-mana pun tak apa. Kalau teleskop pun sama kan? Teleskop tak boleh. Teleskop you mesti lukis image yang pertama ni mesti berada pada FOFE. Sebab itu step number 1 untuk lukis teleskop, you nampak start screen saya masih ada lagi ke? Ya. Okay. So untuk image yang pertama ni yang ini kan tadi. Mana tadi lari dah. Image yang pertama tadi tu kan? So image yang pertama tu you mesti lukis dia betul-betul atas FOFE. Ni. You mesti lukis atas FOFE. You lukis step yang pertama, lukis dulu image dia dulu atas FOFE. Dia terbalik dia terbalik macam ni. Ini you lukis dulu yang ini. Ini step number 1. You lukis image dia atas FOFE. Okay. Step number 2, you lukiskan garisan purple ni. Center langgar kepala image tu. Okay. Step number 3 ialah garisan merah yang atas ni. You lukiskan parallel dengan garisan bawah. Yang ni Kena lukiskan parallel dengan garisan yang bawah ni. Lepas tu dia akan belok langgar juga kepala image yang pertama tu. Okay, dapat? Dapat. Jadi kalau mikroskop dia tak ada masalah. Boleh lukis je. Betul. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Okay, so image tu akan jadi objek untuk kantar eyepiece. Okay? Boleh Alright, so itu sahaja. Ya, Ratna. Boleh ke mikroskop dia punya lens sama panjang? Mikroskop lens sama panjang tu maksudnya apa tu? Maksudnya dia punya panjang convex lens itu. Tak boleh. Dia mesti FE lebih tinggi daripada FO. Oh, yang lebih tinggi tu maksudnya dia panjang dia, teacher? Focal point dia, focal length dia. Kalau dia gemuk dengan kurus tu macam mana, teacher? Okay, kalau dia you tengok you nampak screen saya kan? Nampak? Biasa dia akan lukis macam ni lah. FE, FO dia. So siapa yang lebih besar maknanya FE dia lebih tinggi lah. Kalau macam yang ni kita nampak FO dia lebih kecil daripada FE kan. So you tengok kantar dia pun you tahu FE dia tu untuk FE dia lebih besar nampaknya kan. Saiz dia, gambar kantar tu sendiri pun kita dah nampak FE dia besar. So FO tu dia lukis kecil. So menunjukkan FO tu kecil, FE tu besar Kalau dia gemuk kurus pun, yang gemuk tu dia tinggi Tapi yang paling penting sekali you kena hafal macam yang saya cakap tadi tu lah. Kalau teleskop dia nak tengok objek yang jauh. Jadi FO dia kena tinggi. You ingat macam tu je. You kena compare yang itu aja. Itu yang paling penting. Yang lain-lain tak apa. Ni, yang ini ni. Ni kena tengok. Guna kaedah yang ini. Guna kaedah yang ini nak tentukan siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Okay? You tengok kalau dia adalah mikroskop, objek dia dekat je. Dekat atas slide tu, jadi FO dia rendah. Okay? Kalau untuk mata, dia akan jadi opposite lah. FE dia kena tinggi. Kalau untuk mikroskop, untuk teleskop, sebab dia adalah bintang, objek jauh, jadi FO dia adalah tinggi. Okay? FE dia adalah rendah. Ini je. You kena tahu guna kaedah ini je. You tak payah nak tengok saiz kantar tu. You don't have to look at the size of the lens. No need. You just compare guna kaedah yang saya dah bagi tahu tadi.
Macam nak tentukan FO tinggi ke FE dia yang tinggi. This is how you nak tengok FO dia tinggi ke FE dia tinggi. Okay? Faham ya? Faham. Macam gitu je. Okay, itu saja. Habis Alright, so thank you very much. So see you next class. So tolong completekan tutorial 4 by 5 PM. Thank mesti you, dah submit teacher. semua. Thank you, teacher. Okay everyone. Okay, thank you very much. Okay. Thank you, teacher. Baik.